dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhan, yakni ke Baitullah, ke Kaabah dengan berjalan kaki. Ada orang yang mengerjakan haji dahulu naik jalan kaki dan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datang dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Kalau dulu orang kerjakan haji naik unta, tuan-tuan, hari ini alhamdulillah kita kerjakan haji, Allah Ta'ala bagi mudah kita naik kapal terbang, lebih kurang 9 jam sudah sampai di Jeddah atau sampai di Madinatul Munawwarah. Apa tujuan Allah syariatkan kepada kita haji? Liyashhadu manafi'alahum. Mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Inilah hikmah, falsafah daripada ibadat haji, untuk kita mendapat faedah yang banyak. Antaranya inilah saat untuk kita berkenal-kenalan sesama Islam. Selain daripada itu, inilah saat juga kita ambil kesempatan, di samping kita beribadat haji, kita membawa oleh-oleh. Nanti balik rumah daripada haji tak ada oleh-oleh, susah juga tuan-tuan. Ini maksudnya mendatangkan faedah. Peniaga-peniaga di sana mengaut keuntungan yang besar ketika musim haji ini. Dan tujuan ibadat haji juga ialah untuk mengingati Allah. Sebab tu tuan-tuan di Mekah kena banyak ingat Allah pada hari yang tertentu, kerana pengurniaannya kepada mereka. Begitu juga ibadat korban juga berkaitan dengan haji. Baik, pada malam ini insya-Allah saya akan fokus pada haji mabrur. Sebelum itu kita nak lihat beberapa falsafah yang kita dapat ambil daripada ibadat haji. Yang pertama ialah daripada talbiyah. Tuan-tuan, ini zikir yang khusus untuk orang yang mengerjakan umrah dan haji. Di tempat lain, kita pergi Palestin pun kita tak disunatkan baca talbiyah ini. Talbiyah ini disunatkan untuk orang yang mengerjakan umrah. Kalau yang pergi umrah Ramadan, umrah cuti sekolah, kalau mereka naik kapal terbang terus ke Mekah, miqatnya di atas kapal terbang. Kalau daripada Madinah, daripada Bi'ur Ali, di sinilah kita melafazkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma saya nak pesan tuan-tuan, jangan kita rasa penat nanti nak talbiyah. Pengalaman, saya pergi bawa jemaah umrah. Haji saya pergi sekali je, lama dah, tahun 1998. Saya mengerjakan ibadat haji sekali. Tapi umrah selalu pergi. Saya bawa jemaah umrah, kalau dari Madinah, daripada Bi'ir Ali, mula-mula semuanya semangat bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lepas 10 minit semua diam. Termasuklah mutawif pun diam juga. So ini adalah zikir yang istimewa. Zikir ini, talbiyah ini tidak ada di tempat lain. Orang yang berada di Mekah pun, kalau mereka tak buat umrah, mereka tak boleh baca talbiyah ini. Dalam arti kata lain, mereka tidak disunatkan melafazkan talbiyah ini. Talbiyah ini adalah suatu ibadat yang khusus yang disunatkan kepada orang yang mengerjakan umrah dan haji. Tentu ada istimewanya. Sebenarnya talbiyah ini adalah aku janji kita dengan Allah. Aku janji. Kalau pegawai-pegawai kerajaan mula-mula berkhidmat, ada akur janji. Tuan-tuan, kita kerjakan haji dan umrah, ini akur janji kita. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Tuhan kami,
kami datang semata-mata dengan ikrar setia dan taat kepada perintahmu. Kita perhatikan, ini maksud lafaz talbiyah itu. Jadi kita tidak mahu nanti bila kita sampai ke Mekah, sampai dari Madinah kita bertolak ke Mekah, kita pun baca, tapi kita baca macam burung kakak tua. Burung kakak tua, saya ada tengok video surah Al-Ikhlas pun dia boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Burung kakak tua baca. Jadi kita tidak mahu tuan-tuan, kita lafaz talbiyah ini macam burung kakak tua boleh bagi salam, Assalamualaikum. Kalau tuan dia ajar good morning, dia pun cakap good morning. Jadi kita tidak mahu kita lafazkan talbiyah ini macam burung kakak tua. Kita nak kita lafazkan talbiyah ini lahir daripada hati kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh masa kita lafazkan talbiyah ini, biar kita mengalirkan air mata. Kerana ini adalah mungkin kali pertama kita mengerjakan haji, atau kali pertama kita mengerjakan umrah. Belum tentu akan datang kita ada kesempatan untuk melakukan ibadah tersebut. Janganlah kita rugikan duit 10,000 yang kita gunakan itu, kita pergi sana diam saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. 5 minit diam sudah semua. Kalau tak lafaz kuat pun kurang-kurang lafazlah sendiri perlahan-lahan. Jadi talbiyah ini kuat untuk lelaki, yang perempuan tidak disunatkan untuk mereka melafazkan dengan kuat. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Tuhan kami, kami datang semata-mata dengan ikrar setia dan taat kepada perintahmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Wahai Tuhan kami, tiada sekutu bagimu. Kami sahut seruanmu. Wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji dan nikmat kesemuanya adalah bagimu. Labbaik la syarika lak labbaik. Wahai Tuhan kami, tiada sekutu bagimu. Jadi ini 3 akur janji kita dalam talbiyah. So kita kena faham falsafah talbiyah ini. Ikrar ini yang kita lafazkan sepanjang perjalanan kita daripada miqat sampailah kita selesai mengerjakan umrah, ataupun sampai kita selesai mengerjakan sebahagian daripada ibadat haji. Jadi ikrar taat ini kita lafazkan, labbaik Allahumma labbaik. Ini yang pertama, kita janji dengan Allah, kita nak taat, nak laksanakan segala perintahnya, dan kita nak tinggalkan larangannya. Jadi kalaulah ini janji kita, bila kita balik ke Malaysia nanti, selepas mengerjakan haji kita tak laksanakan ini adalah suatu kerugian yang besar. Yang kedua, 2 kali kita ulang, la syarikalak, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Jangan sekali-kali syirik. Kerana dalam masyarakat kita ni masih banyak lagi kepercayaan yang syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak sempat saya nak bincang. Yang ketiga ialah kita memuji Allah atas nikmatnya yang cukup banyak, dan kita juga mengaku tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu juga kalau kita lihat ibadat tawaf. Tawaf itu kita pusing 7 kali. Ini adalah sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat bahawa pusingan tawaf itu sebenarnya sangat bertepatan dengan kajian sains moden. Hari ini tuan-tuan kita tengok sukan. Kita tengok sukan. Kita tengok sukan. Ada tak orang berlari pusingannya begini? Pusingannya lawan. Pusingannya ikut arah jam. Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Kerana pusingan yang begini kita mengikut tarikan graviti. Kalau kita lawan pusingan Kaabah, kita akan jatuh kalau kita lari 100 meter. Jadi Allah Ta'ala yang ciptakan kita ni, dia tahu kita punya keperluan dan kemampuan kita. Sebab itu tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali dengan arah tersebut, bukan dengan arah yang lawan daripada
arah tawaf tersebut. Falsafah daripada tawaf ini, kalaulah ketika kita tawaf itu kita taat kepada Allah, mengapa bila kita balik kita sudah tidak taat kepada Allah? Kita sudah mula meninggalkan kewajipan, kita sudah mula melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang paling besar dalam ibadat haji ini ialah wukuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Siapa yang tak wukuf di Arafah tak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Jadi kita pergi sana sebenarnya nak mengingatkan kepada kita tentang perhimpunan besar di padang mahsyar. Ketika berada di Arafah, kita semua berpakaian putih. Macam tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, semua pakaian putih. Di akhirat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar beramai-ramai dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi masa tu tuan-tuan kita tak sempat nak fikir dah. Masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri. So wukuf di Arafah ini sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang perhimpunan di padang mahsyar. Begitu juga kita lihat Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, kita melontar pada 10 hari bulan. Kemudian melontar di 3 jamarat pada 11, 12 dan 13. Di Mina itu apa falsafahnya? Nak menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baling tu sebab apa kita baling? Kalau hari ini saya suruh tuan-tuan baling batu, tuan-tuan nak baling tak? Tentu sekali tidak. Kerana yang keluarkan arahan itu saya. Tapi yang perintah baling ini siapa? Allah. Begitu juga ibadat sa'i tuan-tuan. Kita berjalan lebih kurang 700 meter. Ada garis hijau itu. Mencontohi perbuatan Hajar radhiyallahu Hajar, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab di situ dia berlari anak, kita pun berlari anak. Sebab apa kita berlari anak? Sebab Allah yang perintah kita berlari anak. Orang perempuan tak disunatkan berlari anak. Jangan pula nanti sana dia tengok suami dia lari laju, dia pun lari laju juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadat haji ini sebenarnya nak menunjukkan pengabdian kita yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah tuan-tuan. 7 pusingan tu lebih kurang 3 kilometer. Paling cepat 30 minit. Kalau ramai lagi lama. Semuanya ibadat haji ini nak menunjukkan pengabdian kita yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu falsafah ibadat haji. Sekarang ini saya nak bawa pada datuk datin, tuan-tuan, puan-puan beberapa kelebihan haji. 2 saja saya nak kupas malam ini. Yang pertama, Nabi SAW sebut man hajja. Tuan-tuan akan buat haji tak lama lagi. Kita doakan semua panjang umur, sihat wal afiat, dapat tunaikan haji dengan baik. Man hajja, sesiapa yang mengerjakan haji, falam yarfus, dia tidak cakap-cakap yang yang maksudnya dia cakap dengan isteri dia. Dia nak ajak isteri dia buat hubungan suami isteri. Ini masa kerjakan haji tuan-tuan. Kalau siapa buat haji ifrat, dia kena sabar lama sikit lah. Kalau 20 hari kena sabar. Tapi kalau buat haji tamattu' tak lama pun kita dilarang untuk melakukan hubungan suami isteri. Tak lama, dalam 7, 8 hari, 9 hari begitu. Mula daripada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10. Kemudian bila dah selesai semua, dalam 5-6 hari saja yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang melakukan ibadat haji dan dia tidak cakap yang berasmara dengan isteri dia, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan fasik, tidak melakukan dosa, dia selesai ibadat haji, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia akan kembali seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosa dalam dirinya sama sekali.